Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haflas binti Asmadi. Hari ini saya akan memberi sedikit pendedahan mengenai falsafah dalam pendidikan Islam yang sudah pun saya pelajari dan teliti sebelum ini. Jadi, dalam konteks pendidikan Islam, seperti yang kita tahu, guru adalah salah satu penyumbang dalam sektor pendidikan, di mana guru itu seharusnya memiliki konsep murabi seperti yang saya sudah pelajari dalam citra falsafah pendidikan Islam ini, yang mana ianya bukan sahaja mengajarkan ilmu tetapi mendidik seseorang itu pada rohaninya, jasmaninya serta mentalnya dalam mengadaptasikan ilmu yang telah dipelajari, dan ia mengadaptasikan ilmu itu dalam kehidupan sehariannya. Jadi terdapat beberapa elemen yang terkandung dalam murabi, iaitu antara ilmu-ilmu murabi yang diperketengahkan kepada saya dan juga semua orang adalah pertama sekali mu'alim, iaitu mengajarkan ilmu. Kedua, muzaki, pembersih kalbu. Ketiga, mursyid, pembimbing ataupun penyelia, manakala mutli membacakan kitab, dan akhir sekali adalah muadib yang melatih adab-adab yang baik. Jadi, mari kita lihat satu persatu mengenai elemen-elemen murabi yang telah pun diperketengahkan kepada kita. Baiklah, yang pertama sekali adalah mu'alim, yang mana ia bermaksud mengajarkan ilmu. Orang yang ahli dalam agama dengan mengajarkan kandungan kitab Al-Quran, dan ia menumpukan pada ilmu akal dan berkaitan dengan nilai-nilai yang murni. Manakala mursyid adalah pembimbing dan penyelia, di mana seorang guru itu seharusnya pakar dalam memberi tunjuk ajar, terutamanya dalam bidang kerohanian. Tunjuk ajar yang diberikan adalah benar dan membimbing murid supaya berpaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Proses tarbiyah yang teratur dan selari panduan dengan panduan Al-Quran dan Sunnah membawa mereka ke jalan yang benar. Ketiga adalah muadib, di mana kita melatih adab-adab yang baik, mendidik dalam membentuk akhlak dan adab yang baik, dan juga melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan pelajar. Muzaki pula adalah pembersih kalbu, di mana ia mendidik seseorang itu dalam melaksanakan zakat dan kewajipan kita dalam sebagai seorang Islam, dan mendidik seseorang itu dalam menjadi orang yang bertakwa. Dan akhir sekali adalah mutli, iaitu membacakan kitab. Pendidik yang boleh membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan Alkitab serta Al-Hikmah. Dan juga berkongsi tentang kisah-kisah Nabi yang boleh membawa pengajaran buat kita semua. Terdapat beberapa ciri-ciri guru idaman yang diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 pada ketika ini. Pertama sekali adalah menampilkan watak terpuji, berimej, berpribadi mulia dan berwawasan. Kedua, merancang pengajaran secara sistematik. Ketiga, mengkaji potensi pelajar. Keempat, mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat. Kelima, kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran. Dan akhir sekali adalah kemahiran kaunseling. Ciri-ciri guru idaman yang pertama yang menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia dan berwawasan adalah menjadi suri teladan yang baik kepada pelajar, merupakan pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar dan membina keyakinan dan semangat pelajar dalam menuntut ilmu. Kedua, merancang pengajaran yang secara sistematik, di mana ianya membolehkan para pelajar dapat bersedia untuk mengikuti topik pengajaran yang diajarkan dan memastikan isi pelajaran dapat dikuasai oleh pelajar sepenuhnya. Dan perancangan yang teliti dalam setiap komponen membantu dalam proses pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap keupayaan pelajar. Ketiga adalah mengkaji potensi pelajar, di mana guru dapat mengesan dan menerima perbezaan individu dalam kalangan pelajar, mengekalkan pemikiran yang terbuka dan menerima idea bagi membina keyakinan dan potensi pelajar. Guru juga seharusnya prihatin dalam mengasah bakat pelajar untuk menjadi penyumbang kepada kemajuan dan pengkayaan negara, agama serta bangsa kita. Guru yang pandai mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat juga adalah antara ciri-ciri guru yang diidamkan. Ia mampu meningkatkan tahap perhatian yang tinggi dalam kelas dan mengekalkan kedisiplinan diri apabila berlangsung proses pembelajaran. Persekitaran psikososial emosi yang sihat dapat merangsang pembelajaran yang baik, dan pendekatan pengajaran gaya kepimpinan guru juga dapat membentuk komunikasi dan cara interaksi yang guru wujudkan demi merangsang pembelajaran yang kondusif. Kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran perlu ada dalam setiap diri guru. Pendidik perlu memuhasabah diri dengan tahap pencapaian kemahiran mengajar dan mengikuti perkembangan isu semasa dalam menambah baik ilmu serta kemahiran yang ada. Sekali adalah kemahiran kaunseling, di mana membantu pelajar untuk meningkatkan kerohanian, pengurusan tekanan dan kemahiran komunikasi melalui bimbingan kaunseling yang dilakukan oleh guru. Sekian, terima kasih.